Okey, untuk mengulas lanjut berkenaan bagaimana Iskandar Studios Malaysia ini boleh diberi nafas baharu, kita bersama dengan menerusi Google Meet pada ketika ini iaitu sutradara Imri Nasution yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Imri, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Waalaikumsalam, Cik. Imri sendiri pernah menggunakan fasiliti di Iskandar Studios Malaysia ini. Mungkin boleh kongsikan sebab kali pertama saya pergi itu ketika pelancarannya dahulu. Mungkin pada ketika penggunaannya itu ini satu perkara yang tidak mungkin dihebahkan kepada orang ramai. Bagaimana pengalaman di situ dan apa yang dirasakan kelebihan dan juga kekurangan yang boleh ditambah baik, kerana ini soal menarik masuk pelaburan pada akhirnya. Ya, baik. Terima kasih. Uh, saya berpengalaman buat penggambaran di masa itu namanya Pinewoods Iskandar Malaysia, PIMS, pada tahun 1999. Masa itu penggambaran dilakukan bersama Disney. Kami menggunakan studio penggambaran televisyen dan penggambaran mengambil masa lebih kurang 1 bulan di sana. Fasiliti yang ada di IMS ni termasuklah studio penggambaran untuk televisyen dan juga studio penggambaran untuk filem. Ada juga studio penggambaran untuk water tank, outdoor water tank dan sebagainya. Tapi untuk saya hanya menggunakan studio penggambaran televisyen. Keselesaan dan keselesaan untuk syuting di sana memang hebatlah. Kita tidak ada sebarang masalah dengan cuaca, sebarang kekangan dengan kalau ada ribut ke, kita pernah ada berlaku sedikit ribut di luar tapi kita okey je syutingnya semua. Bagaimana untuk kita melihat, sebab mungkin isunya sekarang adalah nilai Iskandar Studios itu yang menyusut disebabkan oleh ini adalah commercialization lah, sama ada berlabur ataupun tidak. Tapi berdasarkan pengalaman dan juga mungkin dalam industri sendiri melihat kepada perkembangan tersebut, kerana kita jarang mendengar sejak apabila ia dilancarkan dahulu sehingga kini penggunaannya begitu aktif di sana mungkin. Ini pandangan saya selaku orang luar. Bagaimana untuk seorang anak sendiri, adakah ada penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk lebih merancakkan lagi penggunaan Iskandar Studios itu di kalangan pembuat filem tempatan mahupun antarabangsa sudah pasti yang kita mahukan? Ya, baik. Okey. Sebenarnya kalau nak dikirakan penambahbaikannya tu dari segi fasiliti dia telah pun dia sangat baik. Permasalahan di sini yang saya nampak ialah sama ada local produksi atau local content memerlukan fasiliti sehebat IMS. Itu antara permasalahan utamalah. Saya tak nampak macam mana local production yang contohnya kita ada lebih kurang 50 filem lah misal katanya. Dalam 50 filem tu saya nampak yang memakai fasiliti yang ada di IMS tu mungkin 2. Jadi ini satu discrepancy lah. Services yang di-offer di IMS terlalu besar untuk industri kita di Malaysia. Kenapa kalau untuk dari sudut pandangan industri, kerana ini juga yang akan menyokong kepada kemajuan perfilman tersebut. Bermakna infrastruktur kita sudah pun bersedia untuk bergerak ke hadapan, tapi industri filem mungkin masih belum pada tahap itu. Bagaimana kita boleh selarikan kedua perkara ini? Okey, saya rephrase balik sedikit pasal infrastruktur di sana. So infrastruktur studio IMS tu sangat baik. Permasalahan ialah ekosistem di sekitar kawasan studio itu. Contohnya accommodation, accessibility, equipment support dan sebagainya berkurangan berbanding dengan kalau penggambaran dilakukan di Kuala Lumpur. Jadi kos untuk membuat satu produksi di Johor itu, di IMS specifically, melonjak dramatically. Bukan kita tidak boleh pakai fasiliti itu. In fact, IMS telah banyak juga support local production. Tetapi bila dibandingkan kos perbelanjaan eksternal dengan kos penggambaran di studio itu, dia tidak the numbers don't match.
Okey, bermakna ekosistem ini sekiranya dibangunkan dengan penuh, kalau boleh saya sifatkan adalah hollow effect lah. Sepatutnya dia ada kesan berantai ni, pengujuran studio ini yang lebih memudahkan produksi. Hotel, accommodation seperti yang Imri sebutkan tadi. Sekiranya ini dilaksanakan dan juga dipenuhi sebagai contoh, adakah ini akan menjadi batu loncatan kepada penggunaan yang lebih tinggi? Kerana tadi kita bercakap bahawa soal mungkin industri tempatan belum bersedia ke tahap itu untuk menggunakan kelebihan yang ada di Iskandar Studios. Okay, we go to question number 1 tadi lah, ekosistem tu dulu. Yang question number 2 tu sama ada kita memerlukan IMS. Okay, question number 1 tu, ya, saya rasa kalau a lot of that support diberi, kita boleh, IMS boleh diutilize dengan lebih baik lah. Saya masa penggambaran di IMS pun saya terfikir, kalaulah kita ada like a apa nama ni, IMS sendiri ada dia punya rumah sewaan dia di belakang ke apa kan, yang macam hostel ke apa ke, kita punya local production would definitely jump into it. So some kind of an accommodation system. Number 2, dari segi kita punya industri, sebenarnya banyak local production yang mempunyai premium content yang boleh menggunakan IMS. Kita ada skills, kita ada content creators yang boleh sampai tahap penggunaan studio seperti IMS. Sama ada kos kita tu berbaloi atau tidak. Okey. Mungkin penambahbaikan itu seperti yang Imri sebutkan itu dari segi bagaimana untuk membangunkan keseluruhan ekosistem tersebut. Tadi kita sentuhkan tentang kesediaan pihak industri untuk keterhadapan. Adakah pasaran kita bersedia untuk, sebab kalau kita melihat perfilman ini apabila benda yang canggih-canggih ini di peringkat Hollywood sebagai contoh, sambutan itu begitu menggalakkan sekali di peringkat Malaysia. Namun kalau di Malaysia ini mungkin ada tapi tidak banyak yang cuba menghasilkan di peringkat itu sebagai contoh. Bagaimana ini boleh digalakkan? Dari sudut pandang anak seni, apa lagi yang boleh dilaksanakan dalam bentuk dasar sampingan yang boleh menyokong sekaligus mungkin boleh membantu penggunaan di Iskandar Studio sebagai contoh? Apa lagi dia perlukan? Okey, kita antara satunya ialah kita sangat local centric. Production kita ataupun industri perfilman dan televisyen Malaysia sangat lokal. Kita tidak mempunyai banyak ekspor komoditi. Rancangan kita tidak keluar. Mungkin salah satu aspek yang perlu di look into ialah bagaimana kita nak ekspor bahan-bahan daripada Malaysia keluar. Bila kita consider bahan kita untuk dieksport keluar, dah pasti kita punya daya saing, dah pasti kita punya cara sistem kerja akan lebih meningkat. Itu yang sangat penting. Kalau kita maintain industri kita ni hanya untuk local consumption, dari segi itu kita tidak mampu inilah berterusan. Ya, tapi itulah mungkin dilemanya juga untuk pengeluar filem tempatan, kerana mungkin selera di peringkat tempatan dengan antarabangsa itu berbeza mungkin dari segi apa yang mereka mahukan. Bagaimana ini harus dilaksanakan dari segi mengambil risiko yang lebih berani untuk pengeluar filem tempatan. Kerana dulu ada orang mempertikaikan sama ada nak menang award ataupun mendapat kutipan yang lebih tinggi. Ketika ini kalau kita melihat mahu keluar negara itu, mungkin selera dan cara pemikiran filem itu harus ada anjakan paradigma yang lebih besar dan juga mungkin di luar kotak apa yang penonton-penonton biasa laksanakan dan juga saksikan. Adakah ini ada kita saksikan perubahan ini dalam industri kita pada ketika ini? Okey, kita kena tengok into two aspects. Satunya ialah content, duanya ialah kita punya workforce. So bila kita cakap pasal content, mungkin kita konten kita ada yang mungkin boleh diterima selera di luar, cumanya sama ada kita push benda tu. Kedua ialah kita punya workforce sebenarnya. Saya bagi contoh, Raja, filem Raja yang dirilis early this year, merupakan satu production Hollywood.
dan lebih kurang 90% tenaga kerja daripada filem itu merupakan pekerja-pekerja filem Malaysia yang semuanya pernah berkecimpung di dalam penggambaran yang berlaku di IMS. Jadi the skills of the people yang bekerja di IMS itu memberi confidence kepada dunia luar untuk hire the local talents. Itu juga mampu menaikkan daya saing kita di luar. Saya faham ini. So it is ya. it's a continuation sebenarnya. Ya, adakah itu peluang itu wujud banyak pada ketika ini dari segi sindikatkan untuk editor sebagai contoh yang berada di IMS itu boleh turut bersama dalam terlibat dalam perfilman yang mungkin bertaraf Hollywood, mungkin bertaraf award winning, Oscar mungkin. Tapi kepakarannya adalah di Iskandar Studios sebagai contoh. Adakah ini ada sekarang? Kerana saya ingat masa saya pergi launching dahulu, ini disebutkan bagaimana syndicated production ini harus berlaku di Iskandar Studios. Bagaimana ini keadaannya sekarang? Ya, saya kurang pasti keadaannya sekarang dengan IMS dan bagaimana from the beginning kepada sekarang ni. Tapi saya ada berbincang dengan beberapa rakan-rakan perfilman saya. Ada juga yang memberi cadangan bahawa mungkin IMS boleh ada program-program, creating programs bersama local freelancers untuk mengguna skills tu sebab mengguna facilities untuk upgrade the skills dan sebagainya. Sebabnya di IMS itu sendiri bila tidak ada production, dia pun tidak dapat bergerak dan upgrade dia punya credentials. Kita punya local freelancers pula tidak cukup daya tarikkan untuk ke sana jika tiada program. So you're creating a silo. We have a silo right now di mana we have a very good facility without a program, and we have kumpulan penggiat filem yang bagus yang tidak nampak macam mana nak pergi ke sana kalau tanpa program. Okey, itu nyata bukanlah permasalahan, cabaran yang memerlukan mungkin penambahbaikan dua-dua pihak, penyedia perkhidmatan, iaitu kalau kita lihat dalam konteks perbincangan ini adalah sudah pasti Iskandar Studios, dan juga kalau di peringkat itu adalah penggiat-penggiat seni sendiri. Apa common ground yang harus dicari itu juga melibatkan, saya kira, banyak pihak harus memainkan peranan. Terima kasih Imri kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Imri Nasution, iaitu pengarah yang membincangkan tentang bagaimanakah pengambil alihan ataupun penjualan pegangan khazanah dalam Iskandar Studios ini akan merangsang kembali, kerana konteks yang diberikan adalah untuk meningkatkan pelaburan, dan namun bagaimana untuk merangsang kembali bukan sahaja kemasukan pelaburan tapi juga mencapai satu kejayaan yang lebih tinggi untuk Iskandar Studios bergerak ke hadapan dan sekaligus memberikan kesan limpah kepada industri perfilman kita.